Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang untuk kelas kita yang seterusnya ini. Dan untuk hari ini kita akan memberi fokus kepada modul PDPR yang telah diedit kepada semua murid. Okey. Dan saya harap arahan yang dikeluarkan semalam untuk melaksanakannya telah awak laksanakan. Okey. So, saya nak tengok kehadiran sekejap sebelum kita mula ya. Jadi mereka yang belum sedia dengan buku teks dan modul, tolong ambil dan kita akan mula. Sebaik sahaja saya cek semua kehadiran ya. Baik, so kita tengok dulu soalan. Sekejap ya. Hari ni laptop saya ni ada gangguan sikit ya. Agak lembab sikit. Okey, kita akan mulakan sharing untuk soalan daripada set pertama. Okey, sangkut dah. Sekejap tidak responding sekejap.
Maafkan saya ada masalah connection tadi, jadi terputus. Terima kasih kerana masih berada di talian. Okey, kita nak sharing, nak dengar jawapan hari ini ya. Saya nak panggil Atira Dania dulu. Okey, modul di 1.1 takrif kedaulatan ya. Boleh anda bacakan jawapan anda? Bacakan jawapan. Atira. Ya, cikgu. Jawapan Atira bagi takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani, kedaulatan ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk negara yang bebas dan merdeka. Okey, bagus. Soalan yang seterusnya dalam semuanya dalam bahasa Yunani ya. Salah tu kena betulkanlah ya. Dalam bahasa Inggeris. Saya punya modul yang hantar kepada awak tu saya copy paste, saya lupa nak betulkan. Jadi tolong betulkan. Farhana, bacakan jawapan untuk bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, bagus. Seterusnya kita dengar daripada Sabrina untuk bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan Untuk kedaulatan dalam bahasa Arab ialah berasal daripada kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. okey, bagus. Terima kasih. So kita lihat pula kesimpulan. Di sini saya nak minta Go. Bacakan jawapan anda. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi sebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negeri yang bebas dan merdeka. Okey, bagus. Seterusnya kita tengok kepada soalan di set 1 lagi di muka surat 2. Soalan itu adalah tentang apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Kita dengar daripada Esa. Esa Lecemi. Esa, where are you? Syazakila boleh bacakan jawapan? Baik, Siti Aisyah. Ya, cikgu. Apa jawapan anda? Esa dah left. Okey. Apakah jawapan bagi soalan apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani? Takrif kedaulatan dalam bahasa Arab ialah daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan, manakala dalam bahasa Yunani pula kedaulatan ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini juga merujuk pada negara yang bebas dan merdeka. Okey, bagus. Seterusnya kita lengkapkan tokoh dalam ruangan di bawah ini. Ya, bagi ruangan yang pertama ya. Apakah jawapan bagi pendapat yang mengatakan ya, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya, kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-citanya. Nazira. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, bagus ya. Seterusnya kita panggil Tai Huisan.
Untuk soalan yang kedua. Siapakah tokohnya? Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Tun Dr. Muhammad Saleh Abang. Okay, next one. Kita panggil Dorcas. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Apa jawapan? Dorcas? Aristotle. Aristotle. Jawapan berikutnya itu, Esa? Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi, Esa. Ruangan yang keempat. Ya, apa jawapan? Ruangan keempat. Ya, apa nama orangnya? Jane Bodin. Jane Bodin. Jane Bodin? Iya ke Jane Bodin? Bukannya Aristotle ke? Ya, Aristotle. Tiba-tiba Aristotle ya, Aristotle. Okey, seterusnya kita panggil Eileen. Kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Apa dia? Eileen? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haq. Okey. Syafiqah Muhammad Yunus. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal, mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Siapa yang bercakap demikian? Jane Bodin. Jane Bodin. Okey. Jadi saya harap semua dapat jawapan yang betul ya. Okey, di muka surat 3. Sekarang saya tak suruh buat tapi saya dengar jawapan sekarang lah. Ya. Okey. Siapa yang nak bagi jawapan dulu? Untuk soalan 4. Senaraikan jenis-jenis kedaulatan berkaitan dengan sebuah negara. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Atira. Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Bagus. Ya. Okey, kita ke soalan 5. Apa yang anda faham dengan kedaulatan tradisional? Okey, angkat tangan. Esa, awak angkat tangan, awak nak jawab ya? Jawablah Esa. Oh, Sabrina. Sabrina yang angkat ke Esa yang angkat ni? Esa. Okey, Syafiqah Muhammad Yusof. Apa jawapan? Kedaulatan tradisional merujuk kepada pemerintahan berkuasa mutlak. Okey, sambung. Contohnya? Contohnya, Contoh? Siapa nak bantu dia? Okey.
Okey, Iza. Contohnya kedaulatan Raja-Raja Melayu. Contohnya kedaulatan Raja-Raja Melayu. Orang lain? Good try. Orang lain? Kita spesifikkan sikit kedaulatan Raja-Raja Melayu itu kepada Mok Wen Yi. Apa dia? Mak, Cikgu soalan apa? soalan nombor 5. Raja-Raja Melayu. Bukan soalan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu, okey? Atau kita ambil contoh yang lebih spesifik, contohnya kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi jawapan awak pun tak salah ya, boleh kita terima. Okey, dan seterusnya Raja sambung, Mok sambung apa jawapan seterusnya untuk nombor yang 5 juga? Raja mempunyai kekuasaan dan kedudukan. Raja mempunyai mempunyai kekuasaan dan Kewibawaan raja. kewibawaan. Raja mempunyai kuasa sambung, raja mempunyai kuasa Tertinggi. kuasa yang ada diperkukuhkan melalui Taat setia. taat setia. Okey, kita sambung. Bilakah wujudnya kedaulatan tradisional? Siapa-siapa je jawab. Sejak tamadun awal manusia. Okey, bagus. Kita bina ayat yang lengkap. Kedaulatan tradisional wujud sejak tamadun awal manusia. Soalan seterusnya 6.2. Siapa yang berkuasa mutlak dalam kedaulatan tradisional? Raja. Raja yang berkuasa mutlak dalam kedaulatan tradisional. 6.3. Wong Ailing, saya belum dengar suara awak pagi ni. Bagaimana kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuhkan? Taat setia rakyat. Okey, diperkukuhkan oleh taat setia rakyat. Dan idea kedaulatan moden, orang siapa nak jawab? Hani? Ya, Jawapan 6.4. idea kedaulatan moden muncul apabila terjadinya peristiwa revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Okey, bagus. Next. Tan ada Tan. 6.5 Tan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan yang dikaitkan dengan nasionalisme menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa. Okey, bagus ya. Jadi nyatakan maksud kedaulatan. Nyatakan maksud kedaulatan. Para Izanis ada dalam ni? Kedaulatan, maksud kedaulatan undang-undang para Izanis. Chin? Farah ada tapi dia diam. Okey, Chin jawab Chin.
Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Ya, kerajaan dan undang-undang yang terikat ya. Okey, apa yang termaktub dalam deklarasi hubungan persahabatan PBB Matuana? Matuana? Jawapan? Nazira? Apa yang termaktub dalam deklarasi hubungan persahabatan PBB 1970? Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan yang berikutnya di muka surat 4. Ya. Dah buat belum? Dah buat? Belum. Okey, kita tengok sama-sama ya. Nampak ke? Dah nampak sharing ke? Nampak. Nampak. Sekejap ya. Baik, jadi di sini saya telah berikan sedikit panduan ya untuk kita menjawab soalan 6.8 ya. Mengapakah undang-undang penting kepada sesebuah negara? Jadi kata kunci bagi soalan itu adalah undang-undang penting kepada sesebuah negara. Itu kata kunci soalan tu tanya ya. Kenapa undang-undang ini penting? Jadi kita lihat undang-undang ini penting ya kerana dengan adanya undang-undang ya kita dapat menjamin keamanan sesebuah negara. Ya, tingkah laku manusia dalam negara itu dapat dikawal ya. Mereka dapat membezakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Okey. Di samping itu kita juga lihat ya undang-undang penting kerana bukan saja dapat menjaga keamanan dalam negara daripada ancaman dalam negara sendiri tetapi juga ancaman daripada luar negara. Okey, dan ini dapat mengekalkan kemerdekaan negara daripada kelemahan pentadbiran dalam negara maupun ancaman musuh dari luar negara. Jadi bila kita ada undang-undang, kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara kita. Okey, dan ini dapat mengelakkan juga kita menghadapi ancaman musuh dari luar ataupun ancaman musuh dari dalam negara kita sendiri. Okey. Seterusnya undang-undang ini dapat memastikan ya keadilan dapat ditegakkan kerana ya undang-undang ini adalah sama untuk semua orang. Jadi kalau kita lihat dengan adanya undang-undang, bila undang-undang itu sama untuk semua orang, dia akan pasti menjurus kepada keamanan dalam negara. Okey, jadi justru dapat memupuk perpaduan masyarakat kerana tiada perbezaan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Jadi semua orang diadili dengan undang-undang yang sama, maka ini akan mengelakkan berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Okey, seterusnya memupuk perpaduan. Seterusnya kita lihat negara yang aman ya, bila adanya undang-undang ya, bila adanya undang-undang negara itu aman akan dapat mengukuhkan ya pemerintahan sesebuah negara, khususnya kedudukan raja. Kalau ada raja, kedudukan raja lah. Kalau ada kerajaan, kedudukan kerajaan itulah. Ya, contohnya seperti sekarang Kerajaan Pakatan Perikatan Nasional. Okey. Jadi undang-undang juga dapat membendung tingkah laku manusia agar mereka dapat membezakan yang baik dengan yang buruk. Okey. Keamanan yang dikecapi oleh negara kita akan menjamin kemakmuran negara kita. Jadi ini adalah ayat inference yang saya buat ya. Okey, jadi itu panduan yang ada untuk soalan nombor
6.8 ini. Okey. Baik, kalau kita tengok soalan yang seterusnya soalan apakah akibatnya jika undang-undang itu ada tetapi tidak dipatuhi. Okey. Boleh saya dengar seorang buat ayat dulu sebelum saya mengemukakan jawapan saya? Cuba seorang menggunakan faktor yang diberikan. Farhana. Farhana? Ya. Boleh jawab? Boleh jawab. Akibat jika undang-undang yang ada tidak dipatuhi ialah terjadinya perpecahan antara kaum. Cikgu, mic tertutup. Okey, jadi akibatnya apabila undang-undang tidak dipatuhi undang-undang akan menyebabkan masyarakat berpecah belah dan rakyat juga akan jadi tidak terurus kerana masing-masing kita meletakkan undang-undang di tangan kita sendiri dan ini akan menyebabkan kehidupan menjadi tidak harmonis tidak aman, tidak tenteram, dan apabila ini terjadi ekonomi negara juga akan terjejas. Jadi tak adalah pelabur asing yang sanggup datang untuk melaburkan modal mereka di negara kita. Dan ini juga menyebabkan apabila pelabur asing tak masuk, tidak ada peluang pekerjaan dapat dibuka kerana kilang pun takut nak beroperasi. Pelabur asing ni pun takut modalnya akan lenyap jika mereka datang ke negara yang penuh dengan kekacauan. Macam sekarang ancaman COVID susah untuk mereka melaburkan modal mereka kerana tidak ada keselamatan, tak ada jaminan yang mereka akan dapat keuntungan. Rakyat akan hidup susah lah jadi bila peluang pekerjaan terbantut, rakyat akan hidup susah. Dan kesukaran ini menyebabkan keselamatan penduduk tidak terjamin akibat dari peningkatan kadar jenayah. Kerana orang susah maka orang mula merompak, membunuh untuk mendapat sesuap nasi. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi soalan 6.9. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya ialah soalan 6.10. Bagaimanakah kedaulatan sesebuah negara dapat dipelihara? Okey, jadi di sini cikgu juga telah bagi beberapa fakta untuk awak bina ayat awak sendiri. Jadi saya tak naklah awak ikut ayat saya, kalau boleh awak buat bina ayat awak sendiri. Okey, jadi bagaimanakah ni kita merujuk kepada cara kedaulatan sesebuah negara dapat dipelihara. Cara kemerdekaan sesebuah negara dapat dipelihara. Kita nakkan negara kita terus merdeka kan? Jadi ada beberapa cara yang boleh kita lakukan. Jadi peranan ini mestilah dimainkan oleh ibu bapa, peranan yang dimainkan oleh sekolah, dan juga peranan yang dimainkan oleh kerajaan itu sendiri, pemimpin. Jadi kita lihat peranan ibu bapa ni sejak kecil lagi ibu bapa memainkan peranan untuk menanamkan semangat patriotik kepada anak-anak mereka. Dengan cara apa ibu bapa boleh memupuk semangat patriotik ni? Kerana bab kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Okey. Jadi dengan cara ibu bapa ni membawa anak mereka menghadiri perarakan sambutan bulan kebangsaan negara kita. Jadi ini satu cara di mana kita boleh memupuk perasaan cinta akan negara. Selanjutnya di peringkat sekolah pula kita lihat pelbagai aktiviti co-curriculum diadakan.
macam tahun lepas ya, walaupun kita diancam oleh COVID, sekolah kita sempat juga buat beberapa aktiviti yang tidak melibatkan banyak perjumpaan ya. Contohnya melukis mural, melukis, membuat brochures ya, untuk sambutan bulan kebangsaan kita. Jadi penyertaan, contohnya penyertaan dalam pertandingan menyanyikan lagu patriotik ya, juga dapat memupuk perasaan cinta akan negara. Jadi di rumah ibu bapa mainkan peranannya, di sekolah guru mainkan peranannya, dan bila mereka dewasa tentulah semangat itu menjadi lebih tinggi dan mereka sanggup mempertahankan negara daripada sebarang ancaman. Ya, jadi pembentukan generasi muda itu perlulah diasuh sejak kecil lagi ya. Pada peringkat pemimpin pula kita lihat mereka mesti mempunyai integriti ya, yang tinggi dengan tidak mengamalkan rasuah. Ya, jadi ini dapat mengelakkan pemimpin tersebut menjual maklumat tentang keselamatan negara kepada kuasa asing. Ya. Kalau dia tak ada integriti, nanti orang bayar dia berapa ribu, berapa juta, dia sanggup jual maklumat negara. Jadi ini salah lah, ini akan menyebabkan kedaulatan negara tidak dapat dipelihara. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita buat di sini, inference yang dapat dibuat ialah peranan pelbagai pihak itu amatlah penting ya, dalam memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Okey, jadi saya harap awak boleh siapkan kerja tu, dan modul ini ya perlu disiapkan lah, kerana kita dah habis bab 1, sebenarnya tak ada isu kenapa tak boleh nak buat. Okey, kita balik kepada soalan set 3 juga. Okey, kita lihat di muka surat 5 pula. Okey, kita mula dengan Nazirah ya. Senaraikan ya ciri-ciri negara yang berdaulat. Apa ciri-ciri dia? Mempunyai pemerintah, Okey, mempunyai sepadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. okey, jadi jawapannya mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. Soalan ni minta kita senarai je. Jadi kita senarai lah, tak perlulah kita buat huraian sebab dia ada nombor kat situ ya. Soalan ni seterusnya ialah nyatakan 2 corak pemerintahan negara kita. Okey. Bateri nak habis, sekejap saya masukkan saja. Okey, siapa yang ada kat sini ya? Syafiqah Hani. Siapa ketua utama negara? Ketua utama negara yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong ya, sebab kita rujuk pada negara. Jadi kalau negara tu yang di Pertuan Agong lah ya. Okey, 4, siapakah ketua kerajaan dan siapakah yang membantu beliau? Okey, siapa? Dokas. Yang saya nampak dalam skrin ni saya panggil. Okey, siapa ketua kerajaan dan siapa yang membantu beliau? Dokas? Aisyah? Ya. Aisyah? Ketua kerajaan. Apa jawapan? Ketua Perdana Menteri. Ya. Bagus. Dibantu oleh jemaah menteri. Dia dibantu oleh siapa? Jemaah menteri. Bagus ya, dibantu oleh jemaah menteri. Okey, soalan nombor 5. Nyatakan 4 kepentingan kita sempadan. Okey, nyatakan 4 kepentingan penetapan sempadan. Tiba-tiba tak ada nama. Tania. Siapa dapat jawab? Ya. Tania?
Ya. Apa yang dimasukkan apakah 4 kepentingan penetapan sempadan? Keberkesanan pentadbiran, Ya. kemakmuran ekonomi, Okey. kesejahteraan sosial, kecemerlangan hubungan luar negara. Itu pentingnya kita menetapkan sempadan ke? Wong Ailing, apa jawapan awak? Apakah kepentingan kita menetapkan sempadan? Memudahkan urusan pemerintahan, memudahkan urusan pentadbiran, memudahkan urusan pertahanan, memudahkan pembangunan ekonomi negara. Ya, 4 jawapan itu ya. Memudahkan, semua memudahkan. Memudahkan urusan pentadbiran, pemerintahan, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara. Baik, nombor 6. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan. Go. Pemerintahan beraja mengikut peruntukan kelembagaan persekutuan. Ya, pemerintahan beraja mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan. Go, sekali lagi. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen. Bermaksud demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihan raja. Jadi demokrasi berparlimen ini adalah bermaksud perwakilan yang dipilih oleh rakyat ya. Demokrasi kalau ikut Abraham Lincoln, kerajaan oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat. Jadi di sini rakyatlah yang memainkan peranan dalam menentukan kerajaan yang dipilih. Seterusnya kita lihat apa yang dimaksudkan dengan sempadan. Sabrina, boleh jawab? Apa yang dimaksudkan dengan sempadan? Sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Bagus. Ada berapa sempadan yang kita ada? Apa antara sempadan yang kita ada? 2. Apa dia? Apa antara sempadan yang ada? Negeri Siapa nak jawab? Apa antara jenis sempadan yang kita ada? Tai Wishan. Tai Wishan. Apa antara sempadan negeri yang kita ada? Sempadan negeri dan negara yang kita ada. Sempadan di sempadan Thailand dan kita ada sempadan darat, kita ada sempadan air dan kita ada sempadan udara. Okey. Bagaimanakah rakyat di negara ini disatukan? Bagaimana ya kita mempunyai rakyat yang berbilang kaum ya, bagaimana kita menyatukan rakyat yang berbilang kaum ini? Yo Ilim. Rakyat di negara ini disatukan melalui satu bahasa kebangsaan. Bahasa lagi? Kebudayaan, rukun negara atau identiti nasional yang sama. Okey, jadi kita boleh satukan rakyat kita ini bukanlah sesuatu yang mustahil dengan bertutur dalam bahasa kebangsaan yang sama. Kita juga mengamalkan rukun negara dan mengamalkan kebudayaan kebangsaan. Soalan nombor 10. Okey, Izanis, apa jawapan anda?
Mengapa Malaysia dikatakan unik? Ni soalan tak baca buku pun boleh jawab sepatutnya. Mengapa Malaysia dikatakan unik? Unik ni special lah. Ya, kenapa? Matuana? Kenapa kita Malaysia ni kita katakan dia unik? Anyone nak cuba? Malaysia dikatakan unik kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Bagus, satu pelbagai kaum. Lagi? Selain pelbagai kaum? Pelbagai agama dan adat resam. Pelbagai agama dan adat resam. Lagi? Lagi satu. Pengamalan raja berperlembagaan. Bagus ya. Kita masih mengamalkan raja berperlembagaan sedangkan banyak negara sudah tidak mempunyai raja ya. Kita mempunyai banyak masakan ya, yang mewakili kaum yang tertentu. Itu pun satu keunikan. Kita mempunyai banyak bahasa yang dituturkan. Itu pun satu keunikan. Okey. Jadi itulah soalan sampai sana yang kita nak buat dan untuk set yang seterusnya tu, set 4 yang akhir tu kamu dah buat kan? Muka surat 8. Yang muka surat 7 tu tak buat lagi. Jadi hari ini kamu boleh hantar 2 soalan ini kepada bukan 2, 3 ke 4 lagi. Sekejap saya tengok dulu. Okey, saya nak awak buat muka surat 6 dan hantar untuk saya semak. Ya, kelas 5 Azalia dia yang hantar tu 2 orang aja. Sungguh menyedih, 2 atau 3 ya yang hantar, sungguh menyedihkan lah. Dan satu pengingatan untuk awak, cari balik modul tahun lepas, awak akan perlu hantar modul ini ke sekolah mulai hari Isnin hadapan. Modul ini hendaklah lengkap kerana cikgu akan menyimak modul tersebut. Okey, jadi untuk hari ini kita berhenti di sini. Muka surat 6 ni tolong buat hari ini dan hantar. Kerana ini melibatkan awak punya pentaksiran bilik darjah ya. Muka surat 7 tu saya akan suruh buat lain kali. Okey, dan untuk lesson akan datang kita akan menyambung bab 2. Okey, jika ada sebarang soalan ditanya. Okey, jika tiada kita berhenti di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih.